Assalamualaikum dan salam sejahtera semua, bersama saya Cikgu Atira. Okey, topik pembelajaran kita pada hari ini ialah teknik mengarang. Okey, terdapat 3 jenis teknik mengarang. Yang pertama adalah teknik inspira, iaitu pengenalan. Yang kedua adalah teknik imbaku untuk isi karangan, dan yang terakhir adalah yang ketiga, teknik KPCH, iaitu untuk penutup. Mari kita melihat terlebih dahulu untuk teknik inspira, iaitu untuk pengenalan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan teknik inspira? Teknik inspira, I adalah isu. Mulakan dengan penyertaan umum tentang isu semasa ataupun tajuk yang diberikan. Okey, contohnya saya memberi contoh tajuk adalah kepentingan menjaga kebersihan alam sekitar. Isunya, contoh isu adalah pencemaran alam sekitar kini menjadi isu global yang hangat diperdebatkan di seluruh dunia. Untuk N pula adalah nyatakan pendirian. Nyatakan pandangan anda sama ada bersetuju ataupun tidak bersetuju dengan isu tersebut secara ringkas. Okey, contohnya mengapa kebersihan alam sekitar adalah tanggungjawab setiap individu. Untuk S pula adalah soalan. Ajukan soalan retorik. Retorik adalah bermaksud soalan yang tidak memerlukan jawapan ataupun soalan yang berkaitan dengan tajuk untuk menarik perhatian pembaca. Contoh ayat, namun sejauh manakah kesedaran masyarakat kini terhadap isu ini? Untuk P pula adalah perkaitan. Kaitkan isu dengan konteks yang lebih luas ataupun pengalaman peribadi. Contohnya, tanpa persekitaran yang bersih, kesihatan dan kualiti hidup kita akan terjejas. Untuk I pula adalah isi penting. Sebutkan secara ringkas isi-isi utama yang akan dibincangkan di dalam karangan. Contoh antara kepentingan ialah untuk kesihatan, kelestarian, kehidupan dan pembangunan ekonomi negara. Dan untuk R pula adalah rumusan ataupun rumus. Akhiri dengan satu ayat penegasan yang merangkumi pendahuluan tersebut membawa ke perenggan isi. Contohnya, oleh itu usaha menjaga kebersihan alam sekitar perlu dikembangkan oleh semua pihak. Untuk I adalah elemen yang menarik. Persoalan retorik tidak memerlukan jawapan ataupun peribahasa yang bersesuaian. Contoh ayat, tidakkah kita mahu hidup dalam persekitaran yang bersih dan selesa? Ini adalah contoh pendahuluan yang lengkap yang menggunakan teknik inspira. Terusnya adalah teknik imbaku. Apa itu teknik imbaku? Teknik imbaku adalah I, isi, ayat topik yang menyatakan isi utama perenggan. M adalah mengapa, huraian ataupun penjelasan tentang isi menggunakan frasa seperti hal ini demikian kerana. Ba adalah bagaimana, contoh atau penerangan lanjut tentang isi menggunakan contohnya ataupun seumpamanya. K adalah kesan atau akibat daripada isi tersebut menggunakan kesannya atau ini akan menyebabkan. U adalah ungkapan ataupun ulasan, peribahasa, kata-kata hikmah ataupun ulasan tambahan seperti bak kata perpatah. P adalah penegasan ataupun penghujung. Ayat kesimpulan bagi penerangan ini seperti tegasnya ataupun jelaskan. Kita melihat contoh isi menggunakan teknik imbaku. Untuk perenggan pertama, antara kepentingan adalah memudahkan komunikasi antara manusia. Itu adalah perenggan isi. Dalam mendepani era globalisasi ini, kita dapat berhubung dengan manusia di segenap pelosok dunia maupun berbeza bahasa dengan adanya teknologi. Itu adalah M. Mengapa? Kita juga dapat berhubung antara satu sama lain tanpa mengira masa dan jarak pada hari ini, sekaligus dapat mengubah cara sosial masyarakat masa kini. Misalnya menggunakan aplikasi WhatsApp yang membolehkan kita menghantar mesej ataupun membuat panggilan video kepada kenalan kita. Persis kata itu adalah untuk bagaimana. Persis kata pepatah Melayu dan halu lain perang, lain dahulu lain sekarang. Itu adalah untuk ungkapan yang menarik, iaitu perumpamaan. Kesannya adalah impaknya pelbagai ilmu dan budaya dapat dikongsikan dan dimanfaatkan bersama-sama. Itu adalah untuk K. Jelaskan bahawa perkembangan sains dan teknologi memudahkan komunikasi pada masa kini. Itu adalah untuk ayat penegasan. Oleh itu,
Pelajar perlu menggunakan teknik imbakub di setiap isi supaya ianya lebih menarik dan teratur. Ini adalah contoh yang saya telah sediakan menggunakan teknik imbakub. Okey, kita masuk yang terakhir adalah teknik KPCH, iaitu penutup. Apa yang dimaksudkan dengan teknik KPCH? K adalah kesimpulan. Ayat pertama yang merumuskan kembali isi-isi utama perbincangan dalam karangan seiring menggunakan kata kunci seperti intihari, kesimpulan ataupun kesedaran. Untuk P pula adalah pandangan. Ayat kedua yang memberikan pandangan atau penegasan tentang isu yang dibincangkan mengulangi fokus utama. Untuk C pula adalah cadangan. Ayat ketiga yang mengemukakan saranan atau langkah penyelesaian menggunakan kata seperti perlulah, hendaklah ataupun kita haruslah. Untuk H pula adalah harapan. Ayat keempat terakhir yang menyatakan harapan untuk masa depan, biasanya tentang impian ataupun maklumat yang ingin dikecapi. Okey, mari kita melihat contoh penutup. Okey, ini adalah contoh penutup yang telah saya sediakan, iaitu menggunakan teknik KPCH. Mengapa kita perlu menggunakan teknik KPCH di dalam perenggan penutup? Disebabkan jika kita menggunakan teknik KPCH, iaitu kesimpulan, pandangan, cadangan dan harapan, penutup kita akan menjadi lebih teratur dan nampak lebih menarik. Okey, selain daripada teknik ini, penanda wacana dan peribahasa ataupun perumpamaan perlu dimasukkan di dalam karangan kerana ianya akan membuatkan karangan kita lebih menarik dan teratur. Penanda wacana harus diletakkan di dalam karangan kerana jika tidak meletakkan penanda wacana, karangan pelajar akan mendatar. Okey, maksud mendatar adalah ianya hanya mengandungi isi, huraian, contoh dan penutup. Ianya tiada kata selain itu, seterusnya. Itu adalah penanda wacana. Ianya akan lebih menarik penyemak untuk membaca karangan anda. Selain penanda wacana, peribahasa ataupun perumpamaan perlu diletakkan di dalam karangan supaya ianya menjadi lebih cantik, lebih teratur, lebih menarik untuk dibaca kerana ada perumpamaan ataupun peribahasa. Tapi pelajar perlu ingat, jika ingin memasukkan perumpamaan ataupun peribahasa, pastikan masukkan perumpamaan ataupun peribahasa dengan betul. Jangan tiba-tiba karangan lain tetapi perumpamaan ataupun peribahasa dimasukkan lain. Itu akan mengurangkan markah ataupun menjejaskan markah pelajar. Itu 3 teknik yang boleh pelajar gunakan untuk membuat karangan, iaitu teknik Inspira, teknik Imbaku dan teknik KPCH. Ketiga-tiga teknik ini pelajar boleh gunakan untuk membuat karangan supaya lebih mudah dan senang untuk pelajar fahami. Okey, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.